Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita masih lagi dalam bab 7 iaitu subtopik 7.2 graf laju masa. Okey, apakah yang anda faham tentang graf laju masa? Okey, contoh yang paling dekat dengan kita apabila kita melihat gerakan jarum pada meter laju ataupun speedometer semasa kita berada di dalam kereta. Okey, jarum yang pada speedometer ini akan menunjukkan nilai kelajuan. Okey, sama ada nilai kelajuan itu berubah semakin meningkat ataupun semakin menurun bergantung apabila kita menekan pedal minyak ataupun menekan pedal brake. Okey, yang pertama kita teliti rajah-rajah meter laju di bawah. Kita tengok rajah yang pertama. Okey, pada rajah yang pertama ini jarum menunjukkan nilai kosong. Okey, bermaksud kenderaan itu berada dalam keadaan pegun. Okey, ataupun tidak bergerak. Okey, kemudian pada rajah 2, pertambahan nilai pada rajah 2 dan juga pada rajah ketiga menunjukkan kelajuan kenderaan semakin bertambah. Okey, kemudian pada rajah 4 pula, kelajuan pada rajah 4 berkurangan berbanding rajah 3 dalam tempoh masa tertentu. Okey, jadi kadar perubahan laju suatu gerakan ini boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Okey, sama seperti graf jarak masa, graf laju masa diwakili oleh graf garis lurus. Okey, pada satu graf laju masa, kita akan tengok di sini, paksi mencancang ini mewakili laju sebagai suatu gerakan, manakala paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Okay, dan kecerunan graf pula mewakili kadar perubahan laju terhadap masa atau pecutan. Seterusnya kita akan belajar melukis graf laju masa berdasarkan jadual laju masa yang diberi. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 195 dan 196, contoh 10. Okey. Jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Encik Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberi. Okey, untuk melukis graf laju masa, jadual yang diberi ini mempunyai beberapa nilai bagi pemboleh ubah masa. Okey, dan juga beberapa nilai bagi pemboleh ubah laju. Okey, yang pertama sama seperti graf jarak masa, pelajar haruslah melukis paksi mencancang yang mewakili laju dan juga paksi mengufuk yang mewakili masa dalam saat. Kemudian gunakan skala yang seragam. Okey, bagi laju kita ikut yang ni lah. 0, 10, 20, 30, 40 dan 50. Okey. Label di sebelah kiri pada paksi mencancang, kemudian pada sebelah kanan ni pada paksi mengufuk, labelkan masa yang diberi iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian plotkan titik-titik 1, 10, 2, 20, 3, 30 dan seterusnya. Kemudian sambungkan titik tersebut dengan garis lurus dan kita akan dapat graf laju masa. Seterusnya kita akan lihat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Okey, sekarang cikgu nak pelajar lihat dua rajah yang diberi. Okey, rajah yang pertama menunjukkan graf jarak masa. Okey, graf yang kedua menunjukkan graf laju masa. Okay, nampak ya? Yang pertama jarak masa, yang kedua laju masa. Okey, bagi graf jarak masa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kecerunan garis lurus pada graf ini adalah laju. Okey, menggunakan laju yang kita dapat dari graf jarak masa, kita boleh melukis graf laju masa. Caranya, laju yang kita dapat ini, okey, nilai laju yang kita dapat ni kita letakkan di sini. Nilai laju V, velocity kita letakkan di sini V. Okey, bagi graf laju masa. Masa pula menggunakan masa yang sama. Okey, nilai masa yang sama. Okey, lihat contoh yang diberi. Encik Faizal memandu sejauh 200 km dalam masa 4 jam. Okey, dia hanya bagi maklumat berkaitan jarak dan juga masa. Daripada maklumat jarak dan juga masa, kita boleh kira laju. Kecerunan dia 200 km bahagi 4 jam, kita akan dapat laju sebanyak 50 km per jam.
Okey, daripada maklumat laju ini, sama macam graf ini tadi, daripada maklumat laju, kita boleh lukis graf laju masa. Okey, lukiskan graf laju masa. Okey, labelkan paksi mencancang sebagai laju, unit kilometer per jam. Okey, paksi mengufuk sebagai masa, unit jam. Okey, jadi lajunya adalah 50 dan juga masa selama 4 jam, masa yang sama. Okey, untuk melukis graf laju masa, kita akan lukis graf segi 4 tepat begini ya. Segi 4 tepat begini. Okey, kemudian sekarang kita nak cuba mencari luas di bawah graf. Luas di bawah graf bermaksud luas segi 4 pada graf ini. Luas segi 4 pada graf ini. Okey, untuk mencari luas, kita gunakan formula ubah ataupun nilai 50 darab dengan 4. Di sini 4 ya. Di sini 4. Okey, sini 50. Okey, 50 darab dengan 4. Okey, jadi luas pada graf itu, luas segi 4 pada graf itu, 50 ini adalah 50 km per jam, 4 ini adalah 4 jam. 4 jam darab 50 km per jam, kita akan dapat 200 km. Okey, sekarang cikgu nak pelajar tengok balik formula yang kita gunakan sebelum ini. Formula laju. Okey, bagi formula laju, laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi untuk mencari jarak, kita haruslah mendarabkan laju darab masa. Okey, untuk mencari jarak, laju darab masa. Okey, laju tadi adalah 50 km per jam. 50 km per jam. Darab masa 4 jam. Okey, kita akan dapat jaraknya adalah 200 km. Okey, jadi cuba perhatikan. Perhatikan di sini. Nilai luas di bawah graf, nilai segi 4 ini adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bila kita guna formula. Okey, jadi apa kesimpulannya? Jadi bagi graf laju masa, luas di bawah graf adalah sama dengan jarak yang dilalui. Bila kita nak cari jarak bagi suatu gerakan, kita hanya perlu mencari nilai luas pada graf tersebut. Sekarang kita akan lihat contoh soalan berkaitan graf laju masa. Okey, ada dua soalan di sini. Okey, dia ada dua graf laju masa. Kita tengok penyelesaian dia satu persatu. Yang pertama, hitung jarak bagi graf A. Okey, untuk mencari jarak bagi graf ini, graf laju masa ini adalah kita perlu mencari luas bagi trapezium yang ada di sini. Okey, untuk memudahkan pelajar, lukis semula trapezium yang kita nampak tadi. Kita nampak trapezium ni, kita lukis semula dan kita labelkan nilai-nilainya. Okey, di sini nilainya 5. Kita label di sini 5. Okey, sini 0 hingga 4/5 jam. Jadi tulis saja 4/5. Okey, kemudian tinggi sebelah sini. Tengok tinggi dia dekat sini adalah 10. Okey. Menggunakan luas trapezium, kita cuba cari jarak. Okey, formula trapezium adalah 1/2 darab. Okey, darab. Kat sini dia bagi panjang darab hasil tambah 2 sisi yang selari. Okey, kalau tengok kat sini 1/2 darab 4.5 jam darab hasil tambah 2 sisi selari iaitu 5 tambah 10. Pastikan pelajar tulis kurungan buat kurungan supaya kita dapat jawapan yang tepat. Okey. Jadi gunakan kalkulator saja untuk mencari 1/2 ataupun pelajar boleh congak 1/2 darab 4/5 jam darab kat sini darab 15 lah sebab 5 tambah 10 15. Kita akan dapat 6 km. Jadi jumlah jarak yang dilalui ialah 6 km. Okey. Contoh yang kedua. Okey, diberi kat sini bentuk dia kat sini kita ada trapezium juga. Kita ada trapezium kalau pelajar dapat lihat dengan teliti ini bentuk dia. Okey, ini bentuk dia. Jadi kita keluarkan nilainya. Okey, kat sini kita ada 80 sebab kita ambil 0 hingga 80. Kat sini 80. Okey, sebelah sini pula kita tengok kat sini. Di sini adalah 40 kan. Okey, so sini pun 40. Dan kat bawah ni. Okey, dekat bawah sini. Macam mana ni? Okey, kalau tengok dekat sini, satu pelajar kena alert Kat sini dia bagi laju kilometer per jam. Dekat sini masa dalam bentuk minit. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita pastikan guna unit yang sama.
unit yang sama. Kalau kat sini kilometer per jam, minit ni perlu tukar kepada jam. Okey, perlu tukar pada jam. Jadi kalau 6 minit nak tukar pada jam, 6 bahagi 60. Ini bahagi ya. Okey, 6 bahagi 60. Okey. Jadi baru kita boleh cari luas trapezium tersebut. Okey. Kita boleh cari luas dia 1/2 darab panjang dia kat sini 6 bahagi 60 Jangan lupa bahagi. Kalau nak bahagi dulu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, 6 bahagi 60 darab hasil tambah sisi yang selari, panjang yang selari 80 tambah 40. Okey, ini tambah ya. Okey, jadi 1/2 darab 6/60 darab 120. Okey, kita akan dapat 6 km. Macam mana pula kalau kita dapat soalan yang graf dia mempunyai pelbagai bentuk? Begini, pelbagai bentuk ya. Okey, kita tengok macam mana cara selesaikan. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, maksudnya dari 0 hingga 36 sebab 36 minit ya. Hitung A, jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Bermaksud dia nak cari jarak luas semua ni, semua bentuk ni. Okey, kemudian B, laju purata dalam kilometer per jam Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, tadi dia kat sini kalau kita perhatikan lajunya berbeza. Sini lajunya dari 0 hingga 72. Ini lajunya kemudian turun ke 40. Kemudian naik balik ke 72. Jadi kita nak kira laju purata. Nanti cikgu akan tunjukkan. Yang pertama kita cari dulu jumlah jarak ataupun jumlah luas. Okey, kalau kita tengok bentuk dekat sini, bentuk yang kita ada ni pelajar boleh bahagikan kepada 3 bentuk poligon. Okey, bentuk yang pertama kalau pelajar dapat lihat dengan jelas ya, adalah bentuk segitiga. Ini bentuk yang pertama, bentuk segitiga. Okey, bentuk yang kedua ialah bentuk trapezium. Bentuk yang kedua adalah bentuk trapezium. Dan bentuk yang ketiga juga adalah bentuk trapezium. Jadi untuk mencari jumlah jarak bermaksud kita cari luas segitiga tambah luas trapezium tambah luas trapezium yang seterusnya. Okey, kita tengok dulu. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey, jelas sikit. Okey, bentuk yang pertama, bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni, okey, kalau nak lagi jelas kita lukis dulu segitiga tu. Kita lukis dulu segitiga tu dan kita labelkan. Okey, kat sini kita ada 10. Yang sini kita ada, tengok sampai atas ni kita ada 72. Okey. Dekat sini kita ada kita tak ada nilai lah sebabnya dia condong. Okey. Jadi sebelum kita darab, kita kena pastikan adakah unit yang digunakan itu adalah sama. Okey, tengok daripada soalan tadi dia ada laju kilometer per jam. Tapi unit masa ni dia ada guna minit. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena tukar kepada jam dulu. Jadi 10 ni tadi kita kena bahagi dengan 60, tukar kepada jam. Baru kita boleh darab. Okey, untuk cari luas yang pertama 1/2 darab 10/60. Okey. Jam darab 72 km per jam. Okey, untuk luas yang pertama kita ada kat sini. Okey, luas yang pertama. Okey, boleh Kemudian kita nak cari luas yang kedua. Luas yang kedua ni kalau perhatikan adalah bentuk trapezium. Okey, jadi kita lukis dulu untuk memudahkan Ini 20 tolak 10 kita akan dapat 10 di sini. Okey. Tinggi ni pula kita akan dapat 40. Kemudian tinggi sebelah sini kita akan dapat 72 dan ingat tukarkan minit ini kepada jam. Kita bahagi 60. Okey, jadi formula dia 1/2 darab 10/60 darab hasil tambah sisi selari. Hasil tambah sisi selari iaitu hasil tambah 72 dan 40. Okey, tambah. Okey. Kita dah kira di sini. Okey, dan seterusnya yang ketiga, bentuk dia begini. Okey. Sama juga. Labelkan dulu 36 tolak 20 iaitu 16. Okey, sebelah sini yang tinggi ni adalah 72. Okey, yang rendah sikit ni adalah 40. Guna formula trapezium.
Jangan lupa ya, 16/60. Sebab kita nak tukar pada jam. Ini 1/2 darab 16/60 jam darab. Hasil tambah 40 tambah 72 km per jam. Kita dapat luas yang ketiga. Kira satu persatu supaya kita dapat jawapan yang tepat. Jangan masukkan semua sekali dalam kalkulator. Kira satu persatu. Yang pertama kita dapat 6. Yang kedua, luas yang kedua kita dapat 28/3. Yang ketiga, luas yang ketiga kita dapat 224/15. Dan bila kita tambahkan semua, kita akan dapat 30.27 km. Seterusnya, soalan seterusnya nak mengira laju purata. Laju purata bermaksud jumlah jarak. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Tadi kan kita dah kira jumlah jarak ke semua ni. Kita dah kira, dah tambah tadi. Jadi nak cari laju purata, kita ambil saja jumlah jarak yang dikira tadi, 30.27 km bahagi jumlah masa. Ingat 36 tadi, 36 minit. Jadi pelajar perlu bahagi dengan 60 untuk tukar kepada jam. Ingat balik memori kita pernah belajar dulu. 60 minit bersamaan 1 jam. Jadi kena dari minit pada jam kena bahagi 60. Kemudian dah tukar pada jam, baru bahagi dan kita akan dapat nilainya 50.45 km per jam. Bagaimana cara kita mentafsir graf laju masa ini? Pertama pelajar teliti balik graf laju masa yang diberi ini. Kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku di sini, kita ada garisan PQ, garisan QR dan garisan RS. Kita akan tafsirkan satu persatu setiap satu garisan. Bagi garisan PQ, garis lurus PQ. Kecerunan garis lurus PQ merujuk kepada pecutan. Macam mana nak kaitkan? Menggunakan formula pecutan sama dengan laju bahagi masa. Jadi dari graf laju masa, sebenarnya dia punya kecerunan dia adalah pecutan. Dan kalau perhatikan, laju awalnya ialah U dan laju akhir dia adalah V. Dan kelajuan objek tersebut, kelajuan objek itu bertambah dari U meter per saat ke V meter per saat. Dari dia kelajuan objeknya bertambah. Jadi kecerunan juga mempunyai nilai positif. Kecerunan graf ni bernilai positif. Jadi kadar perubahan laju terhadap masa bernilai positif. Apa maksud kadar perubahan laju terhadap masa tu? Kadar perubahan laju terhadap masa ialah inilah pecutan. Jadi pecutannya adalah positif. Jadi luas ni pula mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Ini pecutan positif. Sekarang kita nak tengok pada garis kedua, ruang yang kedua ni, QR. QR kecerunan dia sifar. Kecerunan sifar, tak ada kecerunan sebab dia mendatar sahaja. Dan kelajuan objek tersebut seragam. Tak ada naik, tak ada turun. Jadi objek ini bergerak dengan laju seragam. Objek bergerak dengan laju seragam. Jadi luas segi 4 tepat di bawah ni pula mewakili jarak dari T1 hingga T2. T1 hingga T2. Untuk lebih jelas, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 200. Muka surat 200. Seterusnya kita nak tengok garisan RS. Garisan RS. Kalau tengok kat sini, dia berlaku nyah pecutan. Nyah pecutan ini disebabkan kecerunan graf bernilai negatif. Jadi kadar perubahan dia juga bernilai negatif. Di sini nyah pecutan ataupun pecutan menggunakan formula yang sama, perubahan laju bahagi masa. Di sini tidak berlaku perubahan arah, iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Objek itu kekal pada arah yang sama. Objek itu bergerak ke arah yang sama. Bezanya di sini tadi, dia bergerak dengan
bertambah kelajuan. Di sini kelajuannya seragam, sini kelajuannya berkurangan. Okey, kelajuannya berkurangan. Kelajuan berkurangan ya, tapi masih lagi bergerak ke arah yang sama. Okey, kalau nak dibandingkan dengan graf jarak masa bermaksud kita patah balik kan. Tapi untuk graf laju masa, kita tak patah balik. Kita pergi terus saja. Cuma kat sini, dia laju bertambah. Kemudian lajunya seragam. Kemudian lajunya berkurang. Bila laju berkurang, dia akan jadi nyah pecutan lah di sini. Okey. Okey, luas segitiga C ini pula mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T2 hingga T3. Macam mana nak menyelesaikan soalan yang berkaitan kadar perubahan laju terhadap masa? Okey. Contoh 14. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okey. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat bagi 5 saat yang pertama. B. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. C. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okay, ada 3 soalan, kita tengok satu persatu ya. Okey, sebelum kita selesaikan soalan ni, pastikan pelajar kenal pasti unit yang digunakan dulu. Okey, dekat sini dia guna meter per saat, kat sini dia guna saat. Jadi tak ada masalah untuk perubahan unit, kita boleh teruskan, tak perlu tukar apa-apa unit. Okey, tengok soalan yang pertama. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 5 saat yang pertama. 5 saat yang pertama bermaksud bermula dari 0 sehingga 5 saat. Okey. Kalau nak kira kadar perubahan laju, bila kadar perubahan laju ni bermaksud kita mengira pecutan. Okey, kadar perubahan laju ialah pecutan. Okey, apa formula pecutan? Perubahan laju bahagi perubahan masa. Tapi dalam tempoh 5 saat sahaja. Okey, jadi kita nak tengok kecerunannya di sini. Okey, ini adalah pecutan. Kecerunan sama dengan pecutan. Kita cari kecerunan. Okey, nak cari kecerunan, kita tengok perubahan laju dulu. Perubahan laju ialah dari 20 hingga 40. Jadi 40 tolak 20 meter per saat. Okey, perubahan laju. Kemudian perubahan masa, kita tengok yang bawah ni lah. Perubahan masa 5 tolak 0 saat. Okey, jadi kat sini 20 bahagi 5, 4 meter per saat Kita dapat kadar perubahan laju ataupun pecutannya ialah 4 meter per saat. Okey, kemudian soalannya, huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Okey, 5 saat yang kedua. Ini 5 saat yang pertama. Jadi, 5 saat kedua berada di sinilah. Di sini yang kita nak. Okey, macam mana kita nak huraikan? Okey, kalau tengok graf ini, dia ada garisan mendatar. Bila garisan mendatar bermaksud lajunya seragam. Okey, laju seragam. Okey, jadi kita boleh huraikan kereta bergerak dengan laju seragam. Berapa laju seragam dia? 40. Laju seragam 40 meter per saat untuk tempoh 5 saat. Ini cara kita huraikan. Okey. Ya. Soalan yang ketiga, hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey, jumlah jarak. Ingat balik, jumlah jarak bermaksud luas. Jadi luas yang mana? Luas yang pertama, luas trapezium, luas segi empat tepat dan luas trapezium yang ketiga. Okey, kat sini tak perlu tukar unit lagi ya. Saat ni memang kita guna unit saat. Okey, jadi luas di bawah graf. Okey, kita tengok kat sini. Yang pertama kita ada luas trapezium. Okey, kita ada 1/2 darab 5. 5 ni yang ni lah garisan ni. 5 darab hasil tambah garisan selari di sini. Hasil tambah garisan selari di sini 20 tambah 40. Okey, sebab tu dia ada 20 tambah 40. Okey. Ini darab ya. Kita jelas sikit. Okey. Ni yang pertama. Okey, yang kedua bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat kita ambil panjang darab lebar ataupun tinggi darab panjang Kat sini kita ada okey, lebar dia kat sini kita ada 10 tolak 5.
Kat sini 10 tolak 5 darab dengan tinggi dia kat sini sama tinggi dia adalah 40. Tinggi dia 40. Jadi 10 tolak 5 darab 40. Itu 5 darab 40 lah. Dah tolak kan? Okey, kemudian kita cari luas yang ketiga. Bentuk trapezium. 1/2. Formula dia 1/2 darab. Okey, panjang di sini adalah 15 tolak 10. Ini darab 15 tolak 10. Okey, darab hasil tambah sisi selari. Okey, tambah 40 tambah 60. Okey, masukkan dalam kalkulator saja. Kira satu persatu. Okey, yang pertama kita dapat 150, yang kedua kita dapat 200, yang ketiga kita dapat 250 dan jawapan akhirnya ialah 600 meter.